إن الحمد لله عليكم نحمده السلام ونستعينه ورحمة الله وبركاته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Malam ni kita dapat sambung kitab apa Sekejap, tengok jap. Kitab Risalah Tauhid. Kita sambung pada muka surat hukum akal. Hukum akal. Hukum akal. Bakat masuk ada lagi tunggu kat waiting room. Kita masuk hukum akal. Kalau yang Rumi muka surat 9. Kalau yang Jawi muka surat 7. Ada yang masuk lambat setelah ada banyak tugas-tugasan. Ada yang tak balik masjid lagi, macam-macam. Sikit lambat sikit. Kita tunggu diorang masuk. Kita tak tunggu. Biarlah diorang lambat-lambatlah. Kita jalan dulu. Kenyataan hukum akal. Muka surat 9 Rumi, 7 Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang, hukum akal. Kenyataan yang pertama. Hukum akal. Sesungguhnya tiap-tiap seorang yang hendak mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya, ialah nak kenal Allah dengan sifat-sifat lah, maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui akan hukum akal dan bahagian-bahagiannya. Jadi, antara alat untuk kenal Allah dan Rasul, alat dia adalah akal. Alat dia. Sesungguhnya tiap-tiap seorang yang hendak kenal Allah, nak kenal melalui sifat-sifatnya, termasuk nak kenal Rasul, maka wajib dahulu ia mengetahui akan hukum akal dan bahagiannya. Kerana ia akal jadi neraca, jadi penimbang, jadi dacing, jadi neraca. Nak timbang-timbang tu kan pakai akal. Bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintah mengenal itu. Kita diperintah oleh Allah untuk kenal Allah. Kita diperintah untuk kenal Allah. Jadi dengan kita nak kenal Allah tu, kita kena ada alat. Tak ada alat tak boleh kenal. Antara, dia kata,
alat yang diperlukan adalah akal dan pembahagian-pembahagian akal. Akal dan pembahagiannya. Jadi maknanya akal ni menjadi alat untuk kenal Allah. Alat untuk kenal Allah, akal menjadi alatnya. Mesti ada tool, mesti ada alat. Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan. Ini kita bisa dengar. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Tuhan. Awal agama mengenal Tuhan, maka belajarlah tentang Tuhan. Ini kata awal-awal agama kena belajar tentang hukum akal pula. Kena belajar tentang hukum akal. Apa cerita ni hukum akal dan pembahagiannya? Kan awal agama adalah mengenal Tuhan, bukan mengenal akal. Kata gitu. Dia kata sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan, pertama sekali mukallaf je, akhir balik je, nombor satu sekali dia kena kenal Tuhan. Bukan kena belajar tentang akal. Sekalipun begitu, dia kata, tetapi permulaan wajib untuk mengenal sifat Tuhan itu ialah mengetahui hukum akal. Jadi dia nak kenal Allah, mukallaf wajib kenal Allah. Nak kenal Allah kena ada alat, alatnya akal. Jadi nak kenal Allah kena ada akal dan faham berkaitan dengan hukum akal dan bahagiannya. Jadi sebenarnya hukum akal ni tak wajib. Hukum akal ni biarlah hukum akal. Yang kita wajib kenal Allah. Yang wajib kita mengetahui sifat-sifat Allah. Tapi nak kenal Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah, hendaklah dengan akal. Alat dia secara automatik kena belajar tentang akal. Gitu. Tools dia. Alat dia tu. Jadi hukum akal ni apa benda? Apakah dia hukum akal? Pengertian hukum akal. Hukum akal itu ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain. Menetapkan satu perkara kepada satu perkara yang lain atau menafikan satu perkara daripada perkara yang lain. Ini takrif dulu. Dengan tidak berkehendak kepada dicuba. Tak perlu test. Tak perlu try test. Tak perlu acu try cuba test. Tak perlu. Pada menetapkan satu perkara. Baca dulu. Bersalahan hukum adi, hukum adat. Yakni hukum adat, dia bergantung kepada try and test. Try and error. Sekejap lagi kita akan bahas sebab tu. Dan tidak tergantung kepada suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Dia juga bukan berkaitan dengan perbuatan manusia. Perbuatan mukallaf tidak juga. Jadi hukum akal adalah satu kaedah menetapkan satu perkara ataupun menafikan satu perkara. Itu takrif dulu. Nak menetap dan menafikan perkara itu tak perlu try dan tak perlu hukum syarak. Gitu boleh faham. Tak perlu hukum syarak. Kita tahu mencuri berdosa. Mencuri berdosa. Macam mana kita ketahui mencuri berdosa? Hukum syarak yang bagi tahu. Hukum syarak bagi tahu. Itu dia panggil hukum syarak. Hukum akal tak perlu. Mari kita bincang satu-satu. Macam mana? Sebelum kita nak faham hukum akal, kita kena faham hukum adat dengan hukum syarak dulu. Sebab dia kata, hukum akal ni, dia tak perlu cuba. Cuba-cuba ni hukum adat. Dan dia tak tergantung kepada hukum syarak. Hukum syarak ni Al-Quran hadis. Jadi ada 3 lah hukum tu. Ada 3 cerita. Cerita tentang hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Sebelum kita nak faham hukum akal, mari kita faham hukum adat dan hukum syarak. Dengan kita faham hukum adat dan hukum syarak, automatik kita boleh faham hukum akal. Hukum adat tu apa? Hukum adat tu satu hukum yang ditetapkan setelah dicuba berkali-kali sehingga menjadi hukum.
Hukum ni apa? Payah hukum. Hukum ni apa? Hukum ni keputusan. Hukum ni keputusan. Jadi, hukum adat adalah satu keadaan keputusan yang telah diambil, keputusan yang diambil setelah cuba berkali-kali. Itu ada. Hukum adat senang je. Hukum adat adalah satu keputusan yang kita dapat setelah dicuba berkali-kali. Apa dia? Kita try. Bakar, ambil kertas, ambil kertas letak kat api, terbakar. Ambil kertas letak kat api, terbakar. Ambil kertas letak kat api, terbakar. Ambil kertas letak kat api, try. Akhirnya kita dapat satu keputusan. Kita dapat satu hukum. Hukum dia, kalau ambil kertas yang kering lah, letak dekat api, terbakar. Jadi terbakar tu hukum dia. Terbakar tu keputusan dia. Macam mana boleh kita kata, kau jangan, kertas tu, surat khabar tu, kalau kena api, terbakar. Dia dah bagi hukum tu. Dia dah bagi hukum. Iaitu dia kata, kalau surat khabar, kalau kertas kena api, terbakar. Mana dia dapat hukum tu? Mana dia dapat keputusan tu? Yang mana kalau kertas letak dekat api, terbakar. Mana dia dapat? Mana dia tahu? Mana dia confident sangat? Sebab telah dicuba berkali-kali. Telah dicuba berkali-kali, terbakar. Jadi, maka keluar satu keputusan. Keluar satu hukum. Itu dia panggil hukum adat. Hukum adat, satu keadaan yang dicuba berkali-kali, beradat, adat berkali-kali. Jadi. Setiap kali buat, setiap kali itu jadi. Setiap kali buat, setiap kali itu jadi. Buat jadi. Maka dapat keputusan, iaitu keputusan itulah dipanggil hukum adat. Kerana nak dapat keputusan tu dengan beradat atau berkali-kali. Try and error. Try. Ambil air, jius, basah. Ambil air, jius, basah. Ambil air, letak dekat baju, dekat kain, basah. Ambil air, jiruh, basah. Try. Sampai puas hati, kita kata, air tu air tu. Duduk tepi sikit, nanti basah. Keputusan dia kata, air terkena kita, kena baju, akan basah. Mana dia dapat keputusan tu? Setelah try and error. Try banyak kali. Itu dia panggil hukum adat. Jadi, api membakar adalah hukum adat. Air membasahkan adalah hukum adat. Itulah hukum adat. Makan kenyang. Kenyang dah tak boleh makan dah. Lepas tu esok makan kenyang. Lusa makan kenyang. Tulat makan kenyang. Try sampai puas hati. Puas hati macam mana? Makan mesti kenyang, kita kata gitu. Jadi hukum adatnya makan kenyang. Makan akan kenyang. Apa dia? Hukum adat dia panggil. Hukum adat. Dapat hukum tu, dapat keputusan tu telah dicuba, try. Okey, dah faham hukum adat. Kita nak faham hukum akal ni. Kita faham hukum adat dulu. Dah faham dah, itu hukum adat. Ataupun hukum adat juga dinafikan sesuatu berulang kali. Sama juga hukum adat juga. Contohnya, berlari tak kenyang, lari tak kenyang. Lama ke try, kita dapat keputusan. Keputusan dia apa? Berlari tidak akan mengenyangkan. Berlari tidak akan mengenyangkan. Mana kita dapat keputusan tu? Kita try, lari tak kenyang, lagi lapar dia. Lagi lapar dia. Lari tak kenyang. Maknanya berlari tidak mengenyangkan. Tapi kita ada try juga makan kenyang. Kita try juga. Maka kita kata makan kenyang, hukum adat. Macam tu juga, lari takkan kenyang. Kau berlari kau takkan kenyang. Kau nak kenyang kau kena soru. Bukan kau lari. Macam mana boleh confident sangat lari tidak mengenyangkan? Kerana try banyak kali, lari memang tak mengenyangkan. Melompat tak basah. Yakin kita melompat tidak membasahkan. Itu dia menafikan lah. Menafi. Sama ada menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu. Hujan, air tidak akan terbakar. Hujan turun air, tak akan terbakar. Setiap kali hujan kita perhati, tak terbakar. Hujan, tak terbakar. Hujan. Macam hujan terkena kertas.
Hujan turun, terkena kertas. Air lah, hujan tu air, terkena kertas. Air, hujan turun, terkena kertas. Hujan turun, kena basah. Tak terbakar. Tak terbakar pun. Hujan turun, tak terbakar. Hujan turun, tak terbakar. Puas hati dah, hujan tidak membakar. Hujan turun, dia tidak membakar. Tidak terbakar. Mana kita dapat tu keputusan tu? Setelah try, cuba, kita mungkin menetapkan sesuatu ataupun kita menafikan sesuatu setelah try, cuba. Okey, itu hukum adat. Dah faham hukum adat dah. Dia akan bincang balik hukum adat akan datang. Hukum syarak pula, ia berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf. Maksudnya, apa sahaja yang dilakukan oleh mukallaf, mukallaf tu kita lah. Dia ada hukum. Yang mana hukum tu, dia panggil hukum syarak, mana nak dapat? Mana nak dapat sembahyang fardu 5 waktu tu wajib? Itu hukum. Wajib tu hukum. Soalannya, mana kita dapat sembahyang 5 waktu tu wajib? Daripada Quran. Nabi bagi tahu. Bila ada Quran dan Nabi, Quran dan hadis, maka itu dia panggil hukum syarak. Itu sumber dia. Mandi basah tadi kan? Mandi basah, kena air basah. Itu bukan hukum syarak. Tak ada, bukan. Tak perlu Quran nak kata, ketahuilah olehmu bahawasanya bila air terkena dengan pakaian dia akan membasahkan. Tak payah. Tak perlu. Tak ada pun. Sebab itu dah terhasil daripada adat. Tapi kalau hendaklah kamu sembahyang 5 waktu, kalau tak sembahyang berdosa, itu mana boleh pakai adat. Nak pakai adat macam mana? Yang itu pakai Quran dan hadis. Bila sumbernya Quran dan hadis mengatakan hukum tu ini sekian, maka dia panggil hukum syarak. Sumber dia. Sumber hukum syarak Quran hadis. Sumber hukum adat adalah try. Cuba. Jadi wajib, harus, makruh, haram, sunat. Contohnya, apa hukum makan? Hukum makan. Hukum harus makan. Hukum harus. Makan tu harus je. Tak berdosa makan. Dan tak dapat pahala pun makan. Hukumnya harus. Mana dapat tu? Daripada Quran dan hadis. Daripada Quran dan hadis, maka dapatlah keputusan itu. Yang mana hukum syarak adalah keputusan syarak. Apa maksud syarak? Allah dan Rasul. Okay. Dah faham yang itu, mari kita tengok hukum akal balik. Baru senang faham. Hukum akal iaitu menetapkan satu perkara yang lain, menetapkan suatu perkara kepada perkara yang lain, atau menafikan suatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicuba. Tak perlu try and error, tak perlu try. Tak perlu try, itu hukum adat. Tak perlu dicuba pada menetapkan satu perkara dan tidak tergantung kepada suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Tak kena dengan Quran hadis juga. Jika dia bukan hukum adat dan dia juga bukan hukum syarak, maka itulah hukum akal. Macam mana? Macam mana hukum akal? Hukum akal, dia menetap ataupun menafikan sesuatu itu berasaskan akal fikiran semata-mata. Tak perlu kepada adat, try. Tak perlu kepada syarak bagi tahu. Cuma pakai akal je. Kalau kita pakai akal kita, boleh masuk akal tak? Boleh masuk akal tak? Lubang jarum. Seekor unta. Unta masuk dalam lubang jarum. Pakai akal. Nak hukum akal. Unta masuk dalam lubang jarum. Dalam keadaan unta tak dikecilkan ataupun lubang jarum tidak dibesarkan. Kalau lubang jarum tu besar, memanglah unta boleh masuk. Ataupun kalau unta yang besar tu dikecilkan, masuk lubang jarum memanglah boleh. Ini kita janganlah lawyer buruk gitu. Boleh tak akal kita boleh proses ataupun tidak unta masuk lubang jarum?
unta masuk lubang jarum, tanpa dikecilkan unta, tanpa dibesarkan lubang jarum. Akal kita kata apa? Mustahil. Mustahil. Mustahil apa? Maksudnya apa? Akal kita telah berjalan. Mustahil. Guna akal untuk menentukan perkara itu mustahil. Guna akal untuk menentukan perkara itu mesti ataupun wajib. Guna akal saja. Tak payah Quran hadis. Dan tak payah try. Tak payah try. Pakai akal je. Cuba kau tengok. Bergedabak besar unta. Lubang jarum. Alah halus. Tak boleh masuk. Tak payah try. Cuba try. Try. Tak payah. Tak perlu try. Tak perlu cuba. Akal pun dah tak boleh terima. Itu yang dimaksudkan hukum akal. Sebenarnya cerita tentang lubang jarum dan unta ada dalam surah Al-A'raf. Saya sempat cari. Surah Al-A'raf. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwabus sama. Maka bagi mereka ini yang mendustakan ayat-ayat kami, yang sombong dengan ayat-ayat Quran ni, yang sombong pada ayat Quran ni, mereka tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Mereka ni pun yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri, mereka ni pun takkan masuk syurga. Tengok hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Quran kata apa? Hingga unta masuk ke lubang jarum. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami, orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, mereka sekali-kali tidak akan dibukakan pintu langit, dan tidak sekali-kali mereka akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Maksudnya apa? Maksudnya mustahil unta boleh masuk lubang jarum. Maka mustahil orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong padanya masuk syurga. Mustahil apa? Guna akal. Guna akal. Mustahil akal. Mustahil akal. Contoh kita ambil nak faham. Kucing bertanduk. Kucing bertanduk tu mustahil akal ataupun mustahil adat ataupun mustahil syarak. Macam mana tu? Kalau ianya kucing bertanduk tu mustahil akal, maka dia tak mungkin terjadi. Kalau kucing bertanduk tu mustahil adat, kebiasaannya tak jadi, tapi boleh je nak jadi. Sebab adat je. Kalau ianya mustahil syarak, maknanya syarak kata mustahil. Dalam Quran hadis. Pasti Quran hadis tu tak ada. Adakah dia mustahil adat ataupun mustahil akal? Kucing bertanduk. Mustahil adat. Betul. Puan Rafidah. Ahsanti. Kucing bertanduk tu bukan mustahil akal. Mustahil adat. Kerana adatnya kucing tak ada tanduk. Yang mustahil akal macam tadi. Unta besar masuk lubang jarum. Tanpa dikecilkan unta, tanpa dibesarkan lubang jarum. Itu mustahil. Itu mustahil akal. Habis kucing bertanduk, bukan mustahil akal, mustahil adat. Allah nak buat boleh aja. Kita tengok. Nabi Isra' dan Mi'raj. Naik ke langit, naik buruk, laju, naik ke langit. Maknanya daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sekejap. Daripada Masjidil Aqsa, Mi'raj naik ke langit. Kemudian macam-macam berlaku, turun balik dalam satu malam ataupun tak sampai satu malam. Itu mustahil akal ke mustahil adat? Jawab. Nabi pergi ke Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tu dalam kadar yang laju, mustahil akal atau mustahil adat? Mustahil adat. Jadi, salahlah kalau ada orang kata, betul, tepat sekali. 2 orang jawab, tepat sekali. 3 orang jawab, tepat sekali. Sebab, ada orang cakap, Nabi, mukjizat, Isra' dan Mi'raj, perkara yang tak masuk akal. Dia kata, dia silap. Tak masuk akal tu mustahil akal. Benda perkara yang tak masuk akal,
telah berlaku iaitu Nabi dengan kelajuan yang tinggi naik Buraq Isra dan naik ke langit turun balik tak sampai 1 malam. Itu perkara yang tak masuk akal, tapi ia adalah mukjizat Nabi kerana Allah nak. Silap cakap. Bukan tak masuk akal. Masuk akal. Cuma adatnya tak ada orang boleh buat. Adatnya daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lama berbulan. Daripada Masjidil Aqsa naik ke langit tak ada orang boleh lagi. Astronot tak ada lagi. Tak boleh naik pun. Tak ada roket. Itu adat. Bukan mustahil adat. Bukan mustahil akal. Sebab tu mukjizat ni dia punya takrif adalah perkara mencari adat. Perkara mencari adat. Bukan mencari akal. Kan kalau kita belajar dulu, apakah dia mukjizat? Mukjizat adalah perkara yang mencari adat. Cari adat tu apa? Adat tu dah tunggal langgang dah. Biasa adat tak jadi gitu, tiba-tiba jadi. Dia kata mencari adat, koyakkan adat. Bukan mencari akal. Bukan mencari akal. Dia mencari adat. Itu sedikitlah. Kita akan bahas nanti. Ada lagi. Kita akan bahas akan datang. Banyak lagi. Cuma itu antara pemahaman. Itu antara pemahaman yang kita kena tahu. Perbezaan secara ringkas, hukum adat, hukum syarak, hukum akal. Dia akan bahas balik satu-satu. Pengertian akal. Apa akal ni? Apa akal ni sebenarnya? Pengertian akal. Adalah akal itu satu sifat. Adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia. Sehingga dengan dia terbeza manusia daripada haiwan. Beza kita dengan haiwan adalah akal. Tu perbezaan kita dengan haiwan. Maka janganlah kita nak jadi haiwan. Kerana kalau manusia yang ada akal, tak guna akal dia, dia akan lebih teruk daripada haiwan. Ulaika kal an'am. Mereka umpama binatang ternakan. Balhum adal. Malah lebih teruk daripada binatang ternakan. Sebab dia tak guna akal yang Allah bagi. Tapi kalau guna akal, dia akan jadi sehebat-hebat. Sehebat-hebat makhluk. Jadi akal ni satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia. Sehingga dengan akal yang Allah cipta tadi, Allah jadikan tadi tu, terbeza manusia dan haiwan. Apa beza kita dengan haiwan? Banyak beza. Sangat banyak beza kita dengan haiwan. Tengoklah kehidupan kita dengan haiwan. Haiwan boleh menerima ilmu tak? Burung yang lidahnya dikokok tu suruh bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pun tak faham apa dia cakap. Itu binatang. Walaupun boleh bercakap. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Tapi tak ada akal. Jadi beza manusia dan binatang adalah akal. Itu bezanya. Maka dengan dialah, dengan akal lah, boleh menerima ilmu nazariyah. Ilmu nazariyah. Ilmu yang, apa dia kata di sini? Pengetahuan yang berkehendak fikir. Ya. Ilmu yang perlu renungan. Dia panggil ilmu nazariyah. Ilmu yang perlu renung untuk dapat. Jika ada akal. Jika tak ada akal, tak boleh. Renung-renung pun tak boleh. Jadi, dengan ada akal, maka boleh menerima ilmu nazariyah. Yang boleh mentadbir segala pekerjaan. Dengan ada ilmu tadi, maka bolehlah kita tadbir pekerjaan kita. Kita buat pekerjaan. Dengan fikiran yang halus-halus. Detail-detail. Dan yang sulit-sulit. Yang susah-susah fikir. Daripadanya. Dan sulit-sulit. Dan daripadanya, tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat. Cuba kita bayangkan. Cuba kita bayangkan. Orang buat bangunan tinggi tu, kira gitu gini, kali tolak campur, buat kiraan. Akhir sekali, dia tahu bim besar mana. Dia tahu simen banyak mana. Macam mana nak bagi tak tumbang. Kita tengok Allah macam manalah buat KLCC tu.
Tumbang tak tumbang. Kiraannya tu. Hebat kiraan secara detail. Macam mana boleh tu? Kerana akal. Akal yang ada, yang dapat fikir perkara halus-halus dan sulit-sulit. Dan dengan sebab tu dapat manfaat pada kita. Dapat manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Bahagialah. Bahagia bagi manusia. Tetapi, kiranya akal itu bersendirian. Dengan maksud tidak dipandu. Maka tidak dipandu tu maksud tidak ada batas. Guna akal semata-mata tak ada batas langsung. Itu maksud, tetapi kiranya akal itu bersendirian. Maka tidak akan dapat akal yang sejahtera. Tak jadi sejahtera. Akal yang waras tak jadi waras. Jika tak ada pemandu, tak ada panduan. Akal yang sihat tak dapat akal yang sihat. Melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Undang-undang syarak, dia sebut syarak Quran hadis. Dengan ada Quran dan hadis, dengan ada Nabi untuk pandu, ini akal. Ini jangan fikir. Ini jangan fikir. Ini je fikir. Ini jangan. Kalau kau fikir, jadi tak terbatas, jadi gila, jadi ataupun jadi sesat dan sebagainya. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Dia ada panduan, dia ada batas. Daripada syarak. Bila sebut syarak, Quran dan hadis. Demikian juga undang-undang syarak daripada Quran hadis. Tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki. Yang Quran hadis kata ni haram, ni halal, ni haram, ni halal, ni halal, ni haram, tak boleh kita nak buat. Melainkan berhajat kepada akal. Kena ada akal untuk settle. Kena ada akal untuk melaksanakan hukum syarak yang ada dalam Quran dan hadis. Kalau tak ada akal, tak boleh juga. Jadi, walhasil, antara kedua-duanya itu, iaitu akal dan syarak, Quran hadis dan akal kita berlaziman. Maksudnya berhajat antara satu sama lain. Akal berhajat kepada syarak, syarak berhajat kepada akal. Jadi untuk mendapat ilmu mengenal Allah dan ilmu mengenal Nabi, tak boleh dengan panca indera, tak boleh. Ilmu mengenal Allah dan Rasul tak boleh dengan panca indera yang 5. Tak boleh. Panca indera tu apa? Hidung, lidah tu kan? Panca indera yang 5. Mata, telinga, dengar lah maksudnya. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kenal Allah dengan panca indera tak boleh. Dengan rasa. Tak boleh. Kenal Allah dengan lihat. Kita tak boleh melihat Allah. Kenal Allah dengan mendengar. Kita tak boleh dengar Allah. Di dunia. Di akhirat boleh. Kita tak boleh rasa Allah. Kita tak boleh sentuh. Tak boleh bau. Itu semua panca indera. Maka untuk mengenal Allah, tak boleh pakai panca indera. Yang boleh kenal Allah hanya dengan akal dan nas Al-Quran. Akal pula mesti sejahtera. Mesti dipandu. Baru dapat kenal Allah. Kerana Allah tak dapat dikenal dengan panca indera. Cuma, kalau kita nak kenal Allah, mesti dengan akal dan dipandu oleh Quran dan hadis. Cuma, bila dipandu oleh Quran dan hadis, nak baca Quran, nak dengar Quran, nak baca Quran, nak baca hadis, memerlukan 2 perkara, iaitu penglihatan dan pendengaran. Sebab kalau tak ada dua-dua, dia panggil tuli, maka dia bukan mukallaf, maka dia luput 2 alat menerima maklumat. Input dia tak ada, maka dia bukan mukallaf, maka dia tak boleh kenal Allah. Dengan panca indera. Asalnya nak kenal Allah bukan dengan panca indera. Asalnya nak kenal Allah tak boleh dengan panca indera. Nak kenal Allah tak boleh dengan panca indera. Nak kenal Allah dengan akal dan dengan Quran hadis. Baru boleh kenal Allah. Tapi nak Quran hadis, dia kena tengok ataupun dengar. Tiba-tiba dia tengok pun tak boleh, dengar pun tak boleh, dua-dua tak boleh. Maka dia bukan mukallaf, dia takkan boleh kenal Allah, maka dia bukan mukallaf. Ahli syurga. Betul, ahli syurga. Dia kena salah satu alat menerima maklumat kena ada. Ataupun dua-dua. Apa dia? Iaitu mata boleh membaca, telinga boleh mendengar. Maka dia ada input. Bila dia ada input, maka bahasa tu barulah boleh kenal Allah. Dengan panca indera. Tapi bukan kenal Allah dengan panca indera. Kenal Allah dengan akal dan didengar dengan panca indera. Dengar dengan panca indera. Jadi,
Jika buta dan pekak, maka dia adalah tuli, maka dia bukan mukallaf, dia tak wajib sembahyang, tak wajib, semua tak wajib. Tak wajib. Tak wajib. Sebab tu kalau kita tengok ada sekolah pekak, ada sekolah pekak. Dia ajar orang pekak. Ada sekolah buta. Sekolah pekak ni yang tu lah. Tu kan? Ada sekolah buta, ada baca ni. Baca tulisan biji-biji. Ada sekolah pekak, ada sekolah buta. Tapi tak ada sekolah pekak dan buta, tak ada. Sekolah pekak dan buta tak ada. Kenapa tak ada? Sekolah ni untuk belajar. Jika dia pekak dan dia buta sekaligus, dia nak terima kat mana pelajaran? Kalau ada pun sekolah pekak dan buta, tu bukan sekolah. Itu sekadar penempatan untuk dia duduk. Itu je. Sebab nak sekolah kena belajar. Nak belajar kena guna dua perkara. Sama ada guna mata atau guna telinga untuk terima. Dia tak ada mata ataupun buta, dia tak ada telinga ataupun tak boleh dengar. Dua-dua. Maka nak terima kat mana? Jadi mana ada sekolah pekak dan buta? Hanya ada sekolah pekak dan ataupun sekolah buta. Sekolah pekak dan buta tak ada. Sekolah tuli tak ada. Sebab tu, jangan mengabaikan anak yang buta ataupun anak yang pekak atas alasan alah OKU cacat. Jangan gitu. Berdosa ibu bapa yang mengabaikan anak yang buta ataupun yang pekak tanpa diajar ilmu agama, kerana mereka masih lagi mukallaf. Mereka ada satu alat untuk menerima, sama ada telinga ataupun mata. Jadi manusia dapat mengenal Allah dengan akal, tapi akal tu mesti dipandu. Orang barat bijak dalam mereka cipta teknologi. Oh hebat Jepun. Oh hebat. Barat memang hebat dalam mencipta. Kereta yang terkenal tu belah-belah sana je. BMW lah, Mercedes lah, belah-belah sana je. Maknanya orang barat bijak dalam mereka cipta dan teknologi, tetapi mereka menyembah makhluk. Adakah mereka bijak sebenarnya kalau gitu? Kalau begitulah keadaannya, mereka tak bijak, mereka jahil. Sebab mereka tidak menggunakan akal yang sahih, akal yang sejahtera untuk mengenal Tuhan. Walaupun dia bijak dalam mereka cipta apa semua, tapi sebenarnya jahil. Sebenarnya jahil. Menggunakan akal dengan jalan yang lurus adalah hidayah daripada Allah. Jika hanya semata-mata guna akal, semata-mata, maka sepatutnya orang barat dan orang Jepun lebih dahulu beriman dengan Allah. Sebab Allah anugerahkan orang barat, orang-orang belah-belah sana tu rajin menggunakan akal. Sebab tu mereka dari segi teknologi lebih daripada orang Islam, daripada negara Islam. Sebab mereka memang, orang kafir ni memang suka rajin guna akal. Allah anugerahkan kepada mereka rajin guna akal. Kalau kita kata dengan otak yang bijak, maka kita dapat kenal Allah. Maka sepatutnya jika begitu, orang barat lebih banyak masuk Islam, orang-orang belah-belah Jepun lebih banyak masuk Islam. Sebab mereka banyak guna akal, tapi hakikatnya tak ramai pun. Hakikatnya tak ramai pun yang masuk Islam. Maknanya hidayah ni untuk kenal Allah, bukan semata-mata akal. Dia akan termasuk juga hidayah daripada Allah. Akal semata-mata tetap tidak menjamin dia akan kenal Allah. Jika akal semata-mata dapat menjamin kenal Allah, orang Jepun dan orang Barat akan masuk Islam dulu. Tapi hakikat sekarang ni, orang Jepun dan orang Barat yang banyak guna akal, tetap juga majoritinya bukan Islam. Islam sikit je, minoriti saja. Allah anugerahkan kita, orang Melayu, automatik Islam. Saya pernah sebut sekali benda ni. Allah anugerahkan satu-satunya bangsa yang sekali dengan agama. Melayu automatik Islam. Satu-satunya bangsa yang disekalikan dengan agama. Hakikatnya tak gitu. Tapi kalau kita tengok, Melayu ada masih Islam. Sampaikan orang-orang dulu, kalau orang Cina nak masuk Islam, orang India nak masuk Islam, dia kata, kau nak masuk Melayu ke? Dia kata nak masuk Melayu.
Dia tak kata masuk Islam. Sebab antara satu-satunya bangsa yang disekalikan agama dan bangsa tu sekali. Masuk Islam mana masuk Melayu mana masuk Islam. Hakikatnya tak gitu, tapi yang faham tu gitu. Yang fahamnya gitu. Malah dalam perlembagaan kita pun ada juga. Nak jadi Melayu tu kena Islam kan. Dan kenapa hikmah Allah jadikan orang Melayu ni masuk Melayu automatik sekali dengan Islam. Automatik. Kerana orang Melayu ni tak berapa gemar guna akal. Kalaulah orang Melayu ni tak Islam, maksudnya Melayu tu macam Jepun, Taiwan tu kan, lahir-lahir tak Islam, memang boleh kata majoriti Melayu semua kafir. Sebab orang Melayu ni dia tak berapa gemar guna akal untuk mengenal Tuhan. Tak berapa gemar. Dia akal dia untuk buat benda lain. Akal dia tak gemar untuk mengenal Tuhan. Sedangkan orang-orang kafir, dia gemar guna akal dia untuk mengenal Tuhan. Sebab tu dia akan masuk Islam kalau dia jumpa jalan yang benar lah. Kalau Allah takdirkan orang Melayu ni memang tak ada Islam itu, nak Islam kena masuk, tak ada seorang pun yang akan masuk Islam. Ataupun sedikit saja yang masuk Islam. Jadi sekarang itulah Allah cipta kita, Allah faham kita. Maka Allah jadikan kita Melayu sekali dengan Islam sekaligus. Package. Habis tu teruklah Melayu ni. Tak teruk juga. Allah letak walaupun kekurangan dari segi situ, kelebihan dari segi lain. Tak bolehlah kata gitu Ustaz. Melayu pun cerdik. Cerdik bendanya. Dari segi teknologi tengok siapa yang pegang. Ekonomi siapa pegang? Ekonomi orang kafir pegang. Di Malaysia tengok orang kaya yang pertama. Kafir. 2 kafir. 3 kafir. 4 kafir. Entah ke-8 ke-9 ke-10 baru Islam. Memang kenapa gitu? Kerana mereka menggunakan akal untuk berniaga. Kita ni guna akal juga. Berniaga juga. Tapi tipu orang. Buat produk. Konon-konon produk ni gini-gini. Padahal produk hampir aja jual mahal-mahal. Lepas tu sibuk nak cari orang masuk bawah dia. MLM. Jadi mereka betul-betul guna akal untuk berniaga. Sebab tu mereka memang guna akal. Itu buktinya. Kita tak boleh buat kereta kita sendiri yang 100%. Mesti nak pakai enjin Jepun, mesti ada. Adalah yang kita buat berapa? 40%. Daripada kereta nasional tu berapa persen yang daripada betul-betul daripada Malaysia? Saya 40% aja. Apa? 50%. Tak boleh ke kita buat 100% kita punya kereta sendiri? Tak. Kenapa orang lain boleh buat? Kafir. Mereka menggunakan maksimum akal. Untuk bab tu lah. Maka kita kurang dari segi akal. Niaga kita tak boleh nak maju macam orang kafir. Mana kita kurang guna. Niaga kita tak boleh. Tak. Dari segi pelajaran tak boleh. Semua tak boleh. Kurang dari segi itu. Majoritinya. Tapi Allah bagi kelebihan yang tak ada dekat orang Arab contohnya. Yang tak ada dekat orang-orang lain. Iaitu kita ada lemah lembut, berbudi bahasa dan redha. Kita ada yang itu. Itu bangsa lain tak ada. Arab, selisih sikit, bertumbuk. Maki. Kita redha. Baik, lemah lembut. Lemah lembut tu kita. Kena tipu, redha. Redha. Sebab apa? Itu kelebihan kita Allah bagi. Tapi ada kekurangannya. Mereka tak ada gitu. Mereka tak ada redha tu. Tak boleh, tak boleh. Itu yang sampai bunuh diri, bila tak sampai apa? Target, bunuh diri lah apa-apalah. Kita ada redha. Redha kita orang Melayu ni. Redha. Memang mantap. Orang buat apa pun redha. Tu kita. Ingat senang nak buat tau. Susah tau. Allah bekalkan sekali. Oh, ada kekurangan sikit malas guna akal tapi tak apa. Redha. Redha berbudi bahasa lemah lembut. Satu hari Syekh Syarqawi didatangi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi datang jumpa dia. Orang Yahudi ni Bani Israel. Dia membanggakan diri, dia kata majoriti umat, majoriti Nabi
Dia kata majoriti Nabi daripada golongan Bani Israel. Satu hari Syekh Syarqawi dia didatangi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ni belagak, orang Yahudi Bani Israel. Dia kata ramainya Nabi dan Rasul daripada Bani Israel. Sedangkan daripada bangsa Arab sikit aja. Berapa orang? Bangsa Arab 5. Saya pun tak ingat. 5. Nabi Hud yang bangsa Arab. Nabi apa lagi? Siapa ingat? Sikit aja, 5 orang gitu aja. Nabi dan Rasul yang 25 tu bangsa Arab sikit aja. Nabi Ismail apa lagi? Ada sikit aja Nabi kita. Sedangkan Bani Israel berjujuk-jujuk Nabi dan Rasul. Ramai yang Allah hantar. Maka dia belagak. Dia kata Arab. Bangsa Arab. Nabi sikit aja. Bangsa kami, Bani Israel. Banyak. Ramai Nabi dan Rasul. Lepas tu dia bunuh. Bani Israel kan suka bunuh Nabi. Tak apalah dia belagak gitu. Maka jawab Syekh Syarqawi, dia kata Nabi diutuskan untuk memperbaiki kerosakan sesebuah kaum. Itu tujuan Nabi diutuskan. Nabi diutuskan, Rasul diutuskan untuk repair. Untuk repair. Nabi diutuskan untuk repair kerosakan kaum itu. Okey. Jadi Nabi di kalangan orang Arab, dia nak defend lah. Nabi di kalangan orang Arab sedikit. Maknanya sikit pun dah cukup. Hanya perlu beberapa orang Nabi sahaja, maka orang Arab dah patuh. Sementara Nabi kalian, sementara bangsa kalian, Bani Israel, ramai yang dihantar dekat Bani Israel kerana bangsa kalian sering membangkang dan tidak patuh. Sebab tu dia hantar banyak. Betul juga. Dia nak belagak. Dia kata, Bani Israel ramai. Kita keturunan hebat. Bani Israel hebat. Ramai Nabi dan Rasul daripada keturunan kami. Jawab dia, bahasa Arab apa? Lagi-lagi Melayu. Tak ada langsung. Tak ada Nabi, Rasul Melayu, Nabi Melayu. Tak ada. Yang ada Rasul Melayu pun dah letak jawatan dah. Bila? 20 tahun lepas, 15 tahun lepas. Dah letak jawatan dah Rasul Melayu ni. Jadi, tak ada. Kita tak ada langsung. Bani Israel ramai. Kita tengok itu. Bani Israel ramai sangat Nabi dan Rasul diutus. Bangsa Arab sikit. Ada juga tapi sikit. Bangsa Melayu langsung tak ada Nabi dan Rasul. Mari kita tengok. Nabi dan Rasul diutus untuk merepair, membaiki kerosakan dekat bangsa tu. Maknanya Bani Israel banyak berlaku kerosakan. Banyak yang membangkang, banyak yang tak patuh, ramai yang tak patuh, yang tak beriman dengan Allah. Sebab tu ramai diutus pada mereka. Arab tak ramai sangat, mereka mudah untuk patuh. Sebab tu memadai dengan beberapa orang Rasul, maka orang Arab pakat-pakat masuk Islam, pakat-pakat beriman. Sebab mereka taklah seberat Bani Israel. Mari kita tengok Melayu. Bani Melayu langsung Bani Melayu langsung tak ada Nabi dan Rasul. Maknanya apa? Dapat satu perkara tu. Maknanya Bani Melayu ni sangat mudah untuk dilentur dan tak banyak cerita dan tak banyak membangkang dan senang untuk patuh. Itu Bani Melayu. Bani Israel kerjanya membangkang. Persoal. Bani Arab memang teruk juga, tapi dia antarkan Rasul, mudah mereka untuk dibentuk. Memadai beberapa orang Rasul sahaja untuk bangsa Arab. Bangsa Melayu langsung tak ada Rasul kerana mereka tak perlu Nabi dan Rasul untuk didik. Cukup dengan Wali Songo datang. Maulana Ibrahim datang. Cukup Wali Songo 9 orang datang dekat Indonesia. Maka dapat mengislamkan satu Indonesia malah di Nusantara. Dengan tok-tok guru kita. Tak sampai tahap Nabi, tak sampai tahap Rasul pun. Memadai untuk kita beriman dan memeluk Islam. Kerana mudah hanya kita, banyaknya patuh dan tak banyak membangkang. Tu kita. Sebab tu kita tak ada Nabi dan Rasul.
bangsa Melayu. Sebab kita ni sangat mudah. Kalaulah dengan para ulama, tok-tok guru, wali songo yang sekadar bawa datang Islam dekat Nusantara, kita semua beriman. Cuba bayangkan, kalau ada Rasul Melayu sekali, ditakdirkan ada Rasul Melayu sekali, kita ni semua jadi wali-wali dah. Cukup sekadar wali, cukup sekadar tok guru, kita dah beriman. Cukup sekadar pemerintah, raja yang besar memeluk Islam zaman dulu, rakyat semua peluk Islam. Mudahnya kita. Itu kelebihan kita. Itulah kelebihan kita. Jadi, itulah hukum akal. Sedikit akal manusia, akal Melayu, akal Arab, akal Bani Israel, akal Barat berbeza. Walaupun berbeza, walaupun kita tak berapa gemar guna akal, terima kan? Tapi kita lebih redha dan lebih lemah lembut berbanding dengan yang guna akal tu, mereka lebih kasar. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi terimalah kelebihan dan kekurangan bangsa kita. Sebab tu kalau kita tengok azan dekat bangsa kita, dekat Nusantara ni semua berlagu. Sedangkan azan asal di negara Arab straight. Tak ada lagu-lagu sangat. Sekarang ni ada lagu sikit lah. Dulu langsung tak ada lagu. Straight. Sebab nak panggil orang semayang, tak payahlah lagu-lagu. Tapi di Nusantara, dia semua hatinya lembut. Marilah semayang. Baru pergi. Jom semayang. Mampu tak ikut. Dia gitu. Tapi orang-orang yang di negara panas dan kering, yang kasar-kasar, jom semayang, mari semayang, baru dia ikut. Jadi sesuai dah kita ni. Takbir raya kita pun sedih. Sedangkan takbir raya kena seronok. Sebab dapat melangsaikan tuntutan, menyempurnakan tuntutan puasa. Maka takbir tu kena semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. Kita dah Allahu Akbar, Allah. Kenapa? Hati kita lembut. No problem, teruskan. Mereka tidak. Allahu Akbar. Kita tengok Mekah punya takbir raya, tak sedap langsung. Sebab sesuai dengan jiwa. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Cukup setakat tu. Dah sampai stesen. Cukup setakat tu. Bahagian hukum akal. Baik. Sedikit ada sedikit perubahan. Sebab tu saya nak habis awal sikit ni. 5 minit awal habis. Ada sedikit perubahan dalam pengajian kita ni. Ubah lagi. Saya dah bagi tahu awal-awal. Kita ni try and error ni. Test. Kita test. Test macam mana? Jadual saya belum siap. Dalam bulan 2 ni, jadual akan berubah bergantung kepada maklumat-maklumat yang datang. Bergantung kepada pengajian-pengajian di masjid dan sebagainya, dia akan berubah. Jadi kadang-kadang yang kita buat ni sekadar jadual sementara. Saya sebut dah kan, dia akan berubah. Maka pada malam ni, saya nak bagi tahu berubahlah jadual kita. Sekejap. Berubah. Jadi bila berubah, akan ada jadual baru. Macam mana pun yang dah beli kitab, don't worry.